Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10 baris keempat daripada bawah. Muka surat 10 baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tujuh, yakni 7 sifat yang kemudian daripada 5 sifat yang kemudian daripada sifat yang pertama. Ni kalau kita balik domain ni hak ni kalau kita balik kepada hak ayat kita hak asal. Dan 7, yakni 7 sifat yang kemudian daripadanya kemudian daripada yang 5. Yang 5 mana tu? Yang 5 kemudian daripada sifat yang pertama. Kalau nak kembali domain dia, ayat kitab dia begitulah. Domainnya itulah kembali ke mana. Dan 7 ni 7 sifat yang kemudian daripada yang 5. Yang 5 mana ni? Yang 5 kemudian daripada sifat yang pertama. 7 yang kemudian daripadanya tu khabar dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Dan 7 ini 7 sifat yang kemudian daripadanya daripada 5 sifat. 5 sifat yang mana ni? 5 sifat yang kemudian daripada sifat yang pertama. Sifat yang pertama sifat wujud, sifat nafsiyah. 5 yang kemudian daripada sifat wujud, 5 mana? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Mana 7 yang kemudian daripada 5 ni? Tahu tak? 7 sifat yang kemudian daripada 5. Hak 5 ni kemudian daripada yang pertama. Yang pertama sifat wujud, sifat nafsiyah. Yang 5 kemudian daripada sifat wujud tu, Qidam sampai ke wahdaniyah, tu sifat salbiyah. Jadi 7 ni kemudian ada 5 tu lah. Kemudian daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. 7 yang kemudian ada 5 ni. Yang mana? 7 yang kemudian ada 5 ni. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Itulah. Tapi ayat kitab ni bunyi hebat ni, bunyi klasik sikit apa boleh. Sekarang ni dia nak membahagikan sifat 20 kepada 4 bahagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi dia tak sebut sifat wujud kita, tak sebut. Mula-mulanya sifat yang pertama, sifat nafsiyah. Mana sifat pertama? Wujud lah. Tidak sebut wujud sini. Lepas cerita hak sifat yang pertama, sifat nafsiyah,
Yang 5 kemudian daripada sifat yang pertama. Sifat salbiyah 5 tu pun tak sebut juga qidam, baqa sampai wahdaniyah. Dan 7 yang kemudian daripadanya, yang kemudian daripada 5 sifat tu. Mana qudrah sampai ke kalam 7 ni tak sebut juga. Ni ayat kita. Maknanya ulama-ulama dahulu dia tidak memudahkan ayat supaya kitab-kitab mereka tidak dibaca sendiri, tetapi kitab mereka kena belajar dengan mereka, dengan tuan kitab. Mana mereka buat ayat kitab ni, panggil apa ni, buat ayat kitab yang agak kena berguru lah, kena berguru dengan tuan kitab. Bila tuan kitab meninggal, berguru dengan anak murid tuan kitab. Anak murid tuan kitab meninggal, berguru dengan anak murid kepada anak murid tuan kitab. Lepas tu turun kepada berguru dengan anak murid kepada anak murid kepada anak murid kepada anak murid tuan kitab. Sampai ke berapa kali tu. Begitulah. Mana kitab tu dia belajar sampailah kepada tuan kitab yang mengajar kepada murid-murid sampai ke bawah. Itu kaedah kitab lama. Adapun kaedah buku moden, dia akan permudahkan ayat biar orang baca buku mereka tanpa perlu belajar dengan tuan buku. Ni orang sekarang bukan gitu. Mana apa? Dia permudahkan ayat biar kamu baca sendiri, tak payah cari tuan buku. Akhirnya tuan buku tulis maksudnya lain, yang membaca sendiri fahamnya lain. Sebab apa? Sebab dia tak ambil pemahaman buku yang ditulis tu daripada tuan buku. Sebab hanya membaca sendiri. Apa panggil apa? Putus salsilah. Putus hubungan dengan tuan buku hak asal. Sebab hanya membaca sendiri. Faham tak ni? Dia biasa je. Contohlah, kita menulis satu-satu perkara, terkadang orang silap faham apa yang kita tulis. Tu kadang-kadang timbul perkelahian tu. Maksud yang kita tulisnya tidak begitu. Orang yang membaca tulisan kita, dia memahami sebaliknya. Patutlah kata kita baca kitab ni, kita nak ni bukan hanya kitab, tetapi kita nak apa yang dikehendaki oleh tuan kitab. Tu. Baca buku boleh baca belaka kalau tidak buta huruf. Tapi apa kehendak tuan kitab? Itu perlu pada berguru. Maknanya ni ilmu tauhid, ilmu fiqh, hak mudah-mudah pun jadi macam-macam pemahaman yang salah. Ilmu yang diajar tu salah. Sebab apa? Sebab kita membaca sendiri. Jadi pemahaman kita salah. Walhal ayat kitab tu kalau kita belajar mudahlah, dah kita tak belajar hanya membaca sendiri. Jadi ayat kitab ni dia agak tu sikitlah. Nak panggil klasik, tak panggil klasik dah. Jadi dia hanya sebut sifat yang pertama, yakni sifat wujud, sifat nafsiyah. 5 sifat yang kemudian ada sifat yang pertama, sifat salbiyah. Mana 5 tu? Qidam sampai ke wahdaniyah. Ni pula. Dan 7 yang kemudian daripadanya, yang kemudian daripada 5 sifat tu lah. 5 sifat yang kemudian di sifat yang pertama tu. 5 sifat yang kemudian daripada sifat wujud. Mana 5 sifat yang kemudian sifat wujud? Qidam, baqa sampai ke wahdaniyah lah. Jadi 7 yang kemudian daripada 5 ni. Qudrah, iradah sampai ke kalam. Hak 7 ni sifat ma'ani. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini bukan pegangan. Tetapi untuk lebih mudah kita memahami apa dia sifat wujud. Sifat wujud ni sifat nafsiyah. Apa dia sifat qidam, baqa sampai ke wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Qudrah sampai ke kalam, sifat ma'ani.
Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu kalimah, itu sifat maknawiyah. Jadi dibahagikan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, untuk lebih kita memahami akan sifat 20 tu. Tapi kita jadi lain dah. Sebut nafsiyah, salbiyah jadi payah pula kitanya. Jadi sifat wujud, sifat salbiyah. Sifat yang dibangsakan kepada sifat wujud, sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan kepada nafsu, kepada zat, kepada diri. Kepada diri. Kalau kata makhluk lah kita kata. Kita ada, sebut kata ada, pemahaman kita terus pergi kepada diri kita. Pokmat ada, maknanya akal kita terus pergi kepada nafsu ataupun zat pokmat. Kemudian zat pokmat tu ada kudrah ke tidak, tu kena fikir semula lah. Mana zat pokmat tu ada sifat hayah ke, ada pun sudah mati dah, tu kena fikir semula. Tapi sebut kata ada, akal kita terus pergi kepada diri, kepada zat sesuatu. Mana Allah bersifat dengan sifat wujud, mana pemahaman kita terus pergi kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang wajib ada. Jadi sebut kata wujud, mana akal kita, fikiran kita terus pergi kepada diri perkara tu. Dipanggil sifat bahasa diri, nafsiyah. Kemudian zat tu macam mana? Zat yang kidam ke, zat yang hudus ke, zat yang bakok ke, zat yang fana ke, tu kita mula lah tu ni. Pada ni. Tapi bila sebut kata ada, pemahaman kita terus pergi pada diri sesuatu. Dipanggil sifat bahasa diri. Sebut kata zat, pemahaman kita terus pergi kepada wujud. Bila sebut kata, kalau kita lah sebut kata sesuatu barang, sebut sesuatu barang, maknanya barang tu pasti ada. Bila sebut kata barang, maka akan panggil apa ni? Sebut kata sesuatu barang akan terus pergi kepada wujud. Kemudian barang tu barang baru ke, barang lama ke, barang besar ke, barang kecil ke, barang molek ke, barang tak molek, itu kita kira semula. Tapi sebut kata barang, akal kita tu pergi pada wujud. Adalah. Jadi seolah-olah wujud dengan barang ni hak tula je. Faham ni? Hak tula. Tak cerah tanggal. Sebut kata ada, terus pergi pada diri perkara. Sebut kata diri perkara, terus pergi pada ada. Ke boleh cerah dua ni? Akal boleh terima tak? Sesuatu benda tanpa sifat wujud. Akal kita boleh terima ke tak? Bersifat wujud, tapi diri benda tu tak ada. Pening kepala kita nak mikir sifat benda tu tak logik. Dan benda tu benda yang tak terima di akal. Antara wujud dengan zat ni cerah. Akal tak boleh nak terima. Akal tak boleh terima sesuatu perkara tanpa sifat wujud. Akal tak terima sebut kata wujud tanpa sesuatu perkara. Jadi seolah-olahnya wujud dengan zat hak tu le. Ada ni. Sebab akal tak terima sesuatu perkara tanpa sifat wujud. Sesuatu perkara tanpa sifat kidam. Kita. Sesuatu perkara tanpa sifat bakok. Kita. Sesuatu perkara tanpa sifat kudrah. Kita lah. Bagi kita lemah. Pada ni. Tapi sesuatu perkara tanpa sifat wujud akal tak boleh terima. Jadi antara wujud dengan sesuatu perkara tu tak boleh nak cerah. Pada ni. Tapi antara wujud dengan zat lain-lain. Wujud ni sifat. Zat ni sesuatu benda ni adalah zat. Wujud adalah sifat. Faham tak? Jadi sesuatu perkara ni dipanggil zat. Jadi wujud dengan zat lain-lain. Sebab sifat dengan zat lain-lain. Tetapi tidak bercerah pada reti ni. Akal kita tak cerah antara dua tu.
dia sifat yang lain pun tak cerah dengan zat juga. Sifat kidam, sifat baqa tak cerah dengan zat. Sebab sifat ni maqama bi ghairi, perkara yang berdiri yang lain. Antara sifat dengan zat tak cerah. Tapi boleh cerah pada pemahaman. Pada pemahaman antara sifat dengan zat ni kita boleh bicara secara berpisau. Tapi sebenar-benarnya antara zat antara sifat dengan zat memang tak cerah. Tapi boleh cerah pada reti, pada huraian. Adapun antara wujud dengan zat, tu tak cerah langsung. Hak tulis saja tak cerah pun pada reti tu tak cerah. Sebut kata wujud terus pergi pada zat, sebut kata zat terus pergi pada wujud. Jadi wujud dia panggil sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan pada diri, sifat yang dibangsakan pada zat. Sebab apa? Sebab antara wujud dengan diri dengan zat tak cerah tanggal pada reti. Walaupun sifat lain pun tak cerah tanggal juga, sebab sifat duduk di zat. Tak ada sifat tanpa zat. Ada ni sifat maqamah bi ghairi, dia barang yang berdiri yang lain. Memang sifat dia bersangkut paut dengan sesuatu perkara. Tak cerah, tapi cerah pada reti. Adapun antara wujud dengan zat, dia hak tula pada reti. Ada tak cerah tanggal. Mana antara sebut wujud dengan zat, zat dengan wujud ni hak tula je. Sebab itulah pandangan Imam Asy'ari, satu pandangan lah, walaupun dia kalangan murid Imam Asy'ari keluar dua pandangan. Apakah makna kata Imam Asy'ari wujud adalah ainul mawjud? Itu dia bicara panjang pula situ. Wujud adalah ainul mawjud. Sifat wujud itulah di perkara tu. Jadi wujud bukan sifat. Salahnya gitulah. Dan kenapa wujud disebut sifat yang pertama? Dia panggil tasamuh, wak mudah-mudah, wak rekah-rekah. Sebenarnya wujud tu sifat ke tak? Tak. Sebab wujud ainul mawjud. Wujud ialah diri perkara tu, bukan sifat. Ni satu pandangan daripada dua pandangan di kalangan murid Imam Asy'ari. Waktu dia bicara panjang lagi. Sama ada wujud tu ainul mawjud, sama ada wujud tu sifat hal, sama ada wujud tu amrun iktibari. Tu dalam gila tu nya. Pandai ni. Tu patut kipayah belaka tu. Kita bukan duk kapung ni, kita duk pondok pun kadang-kadang keluar atas kepala tu, tapi cuma tak nampak je. Tu apa ni? Cekok titik, cekok titik. Apa ni? Jadi tengok katung apa ni kepala tu kan dia keluar atas kepala. Hak duk pondok pun kadang-kadang wujud ainul mawjud ke, sifat hal ke, amrun iktibari ke, tu panjanglah dibicara. Tapi memang satu pandangan dari kalangan murid Imam Asy'ari, wujud bukan sifat. Wujud adalah ainul mawjud. Makna diri perkara itulah wujud, bukan sifat. Ada. Sebab apa? Sebab antara wujud dengan zat ni tak cerah. Hak tula je pada reti, pada faham kita gitu. Sebut kata wujud ada, terus pergi kepada diri perkara. Bicara diri perkara, pastilah di perkara tu bersifat dengan sifat wujud. Dia gitu. Jadi antara wujud dengan diri perkara tu. Sebab tu dia panggil wujud sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada zat, kepada diri perkara. Tu sifat wujud. Salbiyah pula sifat yang mana ternapi akan perkara, ternapi akan kekurangan, ternapi akan kekurangan. Ada permulaan, tu tak kurang tu, kurang bagi Tuhan. Apa? Ada permulaan, ada kesudahan. Jadi salbi ni sifat yang mana ternapi akan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qidam ternapi baharu, baqa ternapi kesudahan, mukhalafah ternapi tertolak serupa dengan yang baharu. Sebab apa? Sebab
ada permulaan, ada kesudahan, serupa dengan yang baharu, itu kekurangan bagi Tuhan. Jadi salbi ni sifat yang ternapi akan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sifat salbiyah ni sifat yang mana kita nak reti dia, kita kena tafsir dengan takdok. Itu dia panggil salbi ni. Hak nak reti dia kena tafsir dengan takdok. Kidam tak ada awal, baqa tak ada akhir, mukhalafah tidak serupa, qiyamuhu binafsih tidak berhajat ke zat dan penjadi, wahdaniyah tidak berbilang. Dia panggil sifat salbi, dia panggil sifat salbiyah, sifat yang dibahasakan kepada ternapi. Itu salbi. Ni hak nak bicara hak yang ketiga pula ni. Dan 7 yang kemudian daripadanya, daripada 5 sifat salbiyah itulah sifat ma'ani. Kerana ia 7 sifat ni, kudrah, iradah sampai ke kalam. Kudrah, iradah sampai ke kalam. Beberapa makna, beberapa maknan, beberapa maknan yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ia 7 sifat ni, kudrah, iradah sampai ke kalam, beberapa maknan. Maknan satu, ma'aniyun banyak, jamak maknan. Maknan dengan makna sesuatu perkara yang ada, tu maknan. Maknan ni sesuatu perkara yang ada, tu maknan. Sesuatu perkara yang ada. Ma'ani jamak. Kalau satu dipanggil maknan. Jadi beberapa maknan ni jamak lah. Mana beberapa maknan dah, kudrah, iradah sampai ke kalam tu 7. Jadi beberapa maknan, maknan ni benda perkara yang ada. Ada berhenti situ dulu. Ma'ani yang dibangsakan kepada maknan, yang dibangsakan kepada perkara yang ada. Kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada, ilmu sifat yang ada, sampailah kepada sifat kalam, sifat yang ada. Ingat tak dahulu pembicaraan makna kudrah, iradah dahulu. Berulang kali dah tu. Hak kudrah, iradah dahulu. Ketujuh, kudrah artinya kuasa, iaitu kudrah sifat yang wujudiyah. Tengok, sifat yang ada. Adapun daripada sifat wujud, kidam, baqa, tak ada huraian seumpama ni. Wujud, kidam, baqa dah sebut sifat yang wujudiyah. Bermula daripada kudrah, barulah sebut sifat wujudiyah, sifat yang wujudi, sifat yang ada. Itu hak kudrah. Iradah pula, ke-8 iradah artinya kehendak. Kalau turun di bawah tu, dan iaitu iradah sifat yang wujudiyah. Sama juga sifat yang ada. Pergi kepada sifat ilmu. Sifat ilmu, ke-9 ilmu artinya mengetahui, dan iaitu ilmu sifat yang maujud. Ditukar ayat sikit. Sifat yang maujud, sifat yang ada. Kemudian ke-10 hayah artinya hidup, iaitu sifat yang maujud. Kemudian sama basar, ke-11 sama artinya mendengar, ke-12 basar artinya melihat. Dan keduanya sifat yang qadimah, yang berdiri kedua pada zat. Dia dah sebut ni. Hak maujud dah sebut. Hak sifat sama basar, sama je. Sama je. Sifat yang wujudiyah. Sifat kalam pula,
Mana sifat kalam? Ketiga belah kalam artinya berkata-kata, dan iaitu sifat kalam, sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, yang berdiri pada zat. Dia tak sebut hak wujud dia. Dia sifat kudrah iradah sampailah sama basar kalam sama je. Sifatun qadimatun, sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatillahi ta'ala. Sifatun wujudiyatun, sifat yang ada. Qadimatun, yang sedia kala. Qaimatun bizatillahi ta'ala, yang berdiri, yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kudrah sampai ke kalam dia panggil sifat yang wujudi, sifat yang ada. Sekira-kira di hari akhirah kita dapat melihat zat Allah yang ada, dan sifat kudrah iradah sampai ke kalam Allah yang ada. Itu sifat yang ada. Sifat yang ada ni dia panggil maknan. Ma'ani dibangsakan kepada perkara yang ada. Dah wujud kidang bakak tu. Wujud kidang bakak bukan sifat yang ada. Hak reti je hak tunya. Ni satu pula perkara. Wujud kidang bakak bukan sifat yang ada, cuma kita reti. Ni kalau salah dengar ni, speaker kuat-kuat, orang dengar sipi-sipi, boleh bawa cabak agama ni. Sebab pernah berlaku di Kelantan. Ustaz tu mengajar sifat wujud, sifat Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat wujud. Ialah itu pegangan kita. Kemudian sifat wujud Allah ada ke tidak? Sifat wujud Allah tak ada. Siapa jabat agama lah. Allah bersifat dengan sifat wujud. Diri sifat wujud ada ke tak? Diri sifat wujud tak ada. Jauh orang dengar sipi-sipi, ada orang mengajar Tuhan tak ada, tu komini. Tuhan tak ada tukar minih tu. Allah bersifat dengan sifat wujud, tapi diri sifat wujud tu tak ada. Sama ada diri sifat wujud tu hak amrun iktibari ke ataupun hal ke, itu bicara lain pula. Tapi sifat wujud bukan sifat yang ada. Sifat yang ada hanyalah kudrah sampai ke kalam jua. Apa makna ada? Di hari akhirah kita boleh melihat sifat wujud. Kita boleh melihat sifat sifat kudrah, iradah, ilmu. Kita boleh tengok belaka. Sebab sifat tu ada. Adapun wujud, sifat wujud tak ada. Sifat kidam tak ada. Sifat bakak tak ada. Cuma reti sahaja zat Allah yang tidak ada permulaan bersifat dengan sifat kidam. Zat Allah yang tidak ada kesudahan bersifat dengan sifat bakak. Diri kidam bakak tak ada. Gitu je lah. Kalau kita contoh kepada kita. Contoh pada kita. Ni zat bersifat dengan sifat wujud. Mana sifat wujud? Tak ada. Zat. Ni zat. Sifat wujud mana? Tak ada. Sekarang ni masih lagi dikekalkan oleh Allah. Maka kekal dipanggil. Dikekalkan Allah. Mana sifat kekal? Tak ada. Cuma retinya belum lagi dimatikan, dibinasakan oleh Allah. Masih lagi kekal. Mana sifat kekal? Tak ada. Ni bersifat dengan seorang. Bukan kembar siang. Kembar siang baru jadi dua orang. Ini bersifat dengan satu-satu. Mana sifat satu? Tak ada. Cuma reti tidak berbilang satu. Yang kata, tulah satu tu cokor tu zat. Sifat satu mana? Pening kita balik nanti. Balik pening. Susah jadi. Hak mana sifat yang ada di zat kita? Sifat kudrah ada. Walaupun kita tak boleh nak tunjuk, kita boleh merasai. Sebelum tu kita lesu je. Kemudian Allah
letak sifat kudrah di tubuh kita. Kita boleh merasai kita ada tenaga dah. Ada. Mana sifat kudrah, sifat maknan, sifat yang ada. Cuma kita tak boleh nak tengok, tapi kita boleh merasai. Manakah dia panggil sifat yang ada kalau di tubuh kita ni? Sifat putih, sifat benda kelabu tau. Dia putih. Putih, kelabu, sawo matang, hitam gitulah. Tu sifat yang ada. Tu sifat yang ada. Sifat putih ke, sifat kelabu ke, sifat hitam ke, sifat yang ada di tubuh kita. Tu dia panggil maknan. Dia panggil sifat yang wujudi, sifat yang ada. Ni kalau kita kira pada kita. Lepas tu pertama kalau kita tarik lagi pening pula kitanya. Kita ada yang bersifat tinggi, ada yang bersifat dengan rendah, ada yang bersifat dengan kurus, ada yang bersifat dengan gemuk. Sifat tinggi, sifat rendah, sifat kurus, sifat gemuk ada ke tak? Tak ada, yang ada zat je. Tapi zat seumpama tu iktibar banding yang lain panggil tinggi. Tapi tinggi pun boleh tukar jadi rendah. Kita ambil pula hak lahir, hak lebih tinggi, rendah dianya. Kalau kita kata hak ni kok bersifat dengan kuru, kita ambil hak kuru lagi. Tak, hak ni kuru, hak ni gemuk sikit. Dia bersifat dengan gemuk, kita pun ambil hak lain pula. Tak gemuk mana? Hak tu gemuk lagi. Apa ada ni? Maknanya tinggi ke, rendah ke, panjang ke, pendek ke, itu bukan sifat yang ada. Dia panggil sifat yang amrun iktibari saja. Kira-kira. Kira dengan yang satu perkara yang lain, maka timbul tinggi, timbul rendah, timbul panjang, timbul pendek. Yang adanya, zat tu ada. Perkara tu ada, benda tu ada. Tapi sifat tinggi rendah, tidak ada. Cuma dia panggil amrun iktibari. Perkara yang bahasa kira-kira saja. Tapi kita akan jadi pening lah. Macam mana boleh tak ada? Tu tinggi sayu tu zat. Tu rendah tu zat. Besar tu zat. Yang mana kita banding satu benda yang lain, dia jadi tinggi, dia jadi rendah. Hak sifat yang betul-betul adanya sifat warna. Itu sifat yang ada. Sifat yang ada betul-betulnya sifat yang mana kita dapat dengan panca indera. Mana-mana sifat yang kita dapat dengan panca indera, itu sifat yang ada. Mana? Hak kita dapat dengan panca indera pendengaran, iaitu bunyi. Bunyi adalah perkara yang ada. Hak dapat dengan panca indera, itu perkara yang ada. Manis, masing, itu perkara yang ada. Licin, kasar, itu perkara yang ada. Wangi, busuk, itu perkara yang ada. Dia gitu. Faham ni? Yang dapat dengan panca indera. Mana panca indera? Kalau kata manis, masing, panca indera, dia panggil diri rasa. Licin, kasar, dia panggil panca indera sentuh. Itu adalah perkara yang ada. Ada ni. Jadi kita waktu tu payah sikit lah. Dia betul-betul nak memahami timbulnya khilaf di kalangan ulama sama ada sifat 13 ataupun sifat 20 ni, dia kena balik pada umbi. Sebab ulama berkhilaf al-asya, sesuatu perkara ni ada 3 bahagian ataupun ada 4 bahagian. Ada 3 bahagian ataupun 4 bahagian. Ada benda yang maujud, yang makdum, yang amrun i'tibari, yang hali. Dia panjang bicara situ. Maka daripada khilaf pada umbi itu, khilaflah ulama sama ada sifat 13 ataupun sifat 20. Itu semua fardu kifayah. Ini sebut ada orang ngaji pondok pun kadang-kadang boleh turut, kadang-kadang tak boleh nak turut. Atau belajar ilmu ta'bih itu sebab apa? Hak fardu kifayah sangat luas. Cuma bahagian kitanya tak ada je. Sebab kita nak pergi lagi kepada sifat maknawiyah ni. Kalau di sini kita tak boleh nak turut, kita payah nak berpegang akan sifat maknawiyah tu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan tu.
Jadi dia kena faham antara bezanya sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah kidam sampai wahdanah bukan sifat yang ada. Adapun kudrah iradah sampai ke kalam sifat yang wujudiah, sifat yang ada dipanggil ma'ani maknan, beberapa perkara yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kudrah sifat yang ada nak ada di zat Allah taala? Dikena ada kaunuhu qadiran yang melazimi bagi sifat kudrah. Kenapa wujud kidam baqa tidak ada kaunuhu? Sebab itu bukan sifat yang ada, hanya reti saja. Tapi kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Macam mana kudrah ada di zat Allah? Dia melazimi akan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, seolah-olah kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan kudrah di zat Allah. Dia gitu. Tapi kenapa wujud kidam baqa tidak ada kaunuhu? Wujud kidam baqa bukan sifat yang ada, cuma reti sahaja. Zat Allah bersifat dengan sifat wujud, zat Allah bersifat dengan sifat kidam, zat Allah bersifat dengan sifat baqa. Diri wujud kidam baqa tak ada, hanya reti sahaja. Apabila zat Allah tidak ada permulaan, retilah kitanya bersifat dengan sifat kidam. Zat Allah tidak ada kesudahan, retilah kitanya zat Allah bersifat dengan sifat baqa. Adapun kidam baqa bukan sifat yang ada. Adapun kudrah sifat yang ada kemudian berdiri di zat Allah. Dia gitu. Jadi macam mana sifat yang ada ni ada zat Allah? Kaunuhu itulah seolah-olahnya yang melekatkan sifat kudrah yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya Allah jadikan letak kudrah di tubuh kita. Allah letak kudrah di tubuh kita dan Allah jadikan kaunu qadiran yang melekatkan kudrah di zat tubuh kita. Situ. Allah jadikan kudrah di tubuh kita. Allah jadikan kaunu qadiran pula sebagai satu sifat yang lain pula yang melekatkan sifat kudrah di zat tubuh kita. Gitu ya? Kan? Payah sikitlah kalau jalanan sifat 20 kaunuhu tu. Dia kalau jalanan sifat 13 baru mudah. Kudrah sifat yang ada, ya. Macam mana kudrah ada di zat Allah? Tak payah tanya dah. Sebab sifat ada di zat. Macam mana sifat kudrah ada di tubuh kita? Lekat macam mana? Tak payah tanya dah. Selagi Tuhan tidak hilangkan sifat kudrah di tubuh kita, adalah kudrah di tubuh kita. Gitu ya? Jadi macam mana sifat kudrah tu boleh lekat di tubuh kita? Tak payah fikir-fikir dah. Mana kita boleh faham dah ada sifat kudrah di zat tubuh kita. Selagi Allah tidak hilangkan sifat kudrah, adalah sifat kudrah di zat tubuh kita. Ada tu macam mana? Tak payah dah, kita boleh faham dah. Fahamnya ke mana? Ada kudrah tenaga di tubuh kita. Adanya macam mana tu? Sebab kudrah tenaga tu sifat yang ada tu. Macam mana nak lekat di tubuh kita? Tak payah fikir-fikir dah. Mana selagi Allah kekalkan sifat kudrah di tubuh kita, selagi itulah kudrah tu berada di tubuh kita. Sampailah Allah hilangkan sifat kudrah di tubuh kita. Jadi macam mana kudrah ada di tubuh kita? Tak ada fikir dah. Saya kata kita faham dah. Tambah pula tadi tu, Allah jadikan kudrah di tubuh kita, Allah jadikan kaunuhu qadiran, satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Pening pula balik. Tak pening? Kita ingat ke Tuhan bubuh sifat kudrah je? Yalah, Tuhan bubuh sifat kudrah di tubuh kita. Zahirnya kerana kita makan lah. Mana Tuhan bubuh sifat kudrah di tubuh kita. Bukan Tuhan bubuh sifat kudrah saja. Tuhan jadikan satu sifat lain pula, kaunuhu qadiran, satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di zat tubuh kita. Ada pula selagi, pening pula kitanya. Yang kita fahamnya, Tuhan jadikan sifat kudrah di tubuh kita. Kudrah je. Tuhan tak jadikan kaunuhu qadiran. Dah ya. Mana ni? Tapi atas jalan sifat 13
memanglah ada kaunuhu qadirah. Apa makna kaunuhu qadirah? Ada kudrah di tubuh kita, tu je kaunuhu qadirah. Kita misal mana hak makhluk lah, mudah sikit dia misal hak makhluk. Sebab kita ni makhluk ni sifat kudrah ni Tuhan bubuh, Tuhan hilangkan, Tuhan bubuh. Macam kalau kita kata orang-orang hak kurang sihat tu lah, ada ketika boleh urus diri sendiri, ada ketika bertolong badan ni, itu lebih mudah nampak. Kalau macam kita ni Tuhan letak kudrah tu, kadang-kadang kita banyak lupa nak mensyukuri akan nikmat daripada Allah. Sebab kita gitu dah, bertenaga daripada muda sampai ke tua, bertenaga je. Tak pernah tak pernah lepek latar. Apa? Lepek ke bang apa? Lepek. Lepek latar tu apa? Bukan lepek. Tahu mi lepek? Takut. Kain hot lepek tu kenapa? Kain lepek latar semua, pijak dia orang. Tu lepek kenapa pula tu? Kan kain kan, budak-budak ni kan dia lepek latar. Tak panggil lepek tu. Budak kan, dia malas nak sakut-sakut dia. Buang gitu je. Kita kata Allah lepek latar, pijak dia orang. Tak guna ayat tu. Lepek ke tau? Orang pun lepek juga. Pakaian pun lepek juga. Anda lepek lah, lepek. Jadi ini bahasa Terengganu ke bahasa Kelantan? Boleh belaka tau. Kelantan ada lepek? Ada? Kelantan ada lepek, Terengganu pun ada. Orang luar dia punya pasal lah. Dia tak kerti tu. Lepek apa benda pula lepek? Lepek bukan lepuk. Lepuk nanti dulu yang nak luruh lagi. Tu lepuk tu lah. Tu. Lepuk ni ada juga lepuk kekok tau. Lepuk kekok ada juga. Lepuk deriang dia juga. Lepuk ni lepuk. Kena lepuk dia orang. Mana pun kena kekok tau panggil. Dok kita ni Tuhan bertenaga tu kita lupa tu. Bila Tuhan uji dengan lepek latar tak bangun tu, barulah Allah lah selama ni Tuhan beri tenaga guna untuk manfaat dunia semata-mata. Bukan tenaga tu dilarang untuk gunakan untuk manfaat kehidupan dunia, bukan. Tapi semata-mata untuk ibadah kurang. Tapi mana kita hak bertenaga ni? Kita bertenaga, Tuhan jadikan kudrah di tubuh kita. Mana ni? Jadi atas pandangan hak sifat 20 ni Tuhan jadikan pula kaunuhu qadirah. Satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Dia gitu. Ada ni. Kalau atas pandangan kaunuhu qadirah tu satu sifat yang lain pada makna dia. Lain pada pengertian nak banding dengan sifat kudrah. Itu kita akan bicara nanti sifat bahagian sifat yang keempat, sifat maknawiyah. Jadi kudrah adalah sifat yang ada. Ma'ani beberapa maknan, beberapa sifat yang ada. Apabila kudrah sifat yang ada, kaunuhu qadirah lah satu sifat yang melekatkan seolah-olah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wujud kidam baqa tak ada kaunuhu? Sebab wujud kidam baqa bukan sifat yang ada, cuma kita reti sahaja. Jangan salah faham macam tadi lah. Allah bersifat dengan sifat wujud, ya. Sifat wujud Allah tak ada. Siapa kejabat agama di Kelantan? Nak panggil ustaz tu. Allah bersifat dengan sifat wujud. Diri sifat wujud tak ada. Jadi orang dengar sipi kat luar, ada orang ngajar Tuhan tak ada. Itu kata komunis tu. Allah ada. Allah bersifat dengan sifat wujud, tetapi diri sifat wujud tu tak ada. Sebagian diri sifat kidam baqa tak ada. Mana di hari akhirah kita hanya melihat zat Allah. Sifat wujud kita tak boleh tengok, sifat kidam tak boleh tengok, sifat baqa tak boleh tengok, sampailah sifat wahdaniyah. Sifat kudrah boleh tengok.
Sifat iradah boleh tengok. Sebab sifat yang wujud dia, sifat yang ada, atau dia panggil ma'ani, maknan, perkara yang ada. Dia gitu je. Mana? Sifat makni erti kerana ia tujuh sifat ni beberapa maknan, beberapa perkara yang ada yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kudrah iradah sampai ke kalam, dia panggil sifat yang ada di zat Allah. Wujud, kidam, baqa, sifat yang sungguh di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak katalah sifat wujud ada di zat Allah, tak kata gitu. Sifat kidam ada di zat Allah, kita tak kata gitu. Kita akan kata wujud sungguh di zat Allah, kidam sungguh di zat Allah, baqa sungguh di zat Allah. Tak kata ada, dia panggil sungguh. Cuma kita ni gitulah, sungguh dengan ada ke tak ada, sungguh ke dok. Kita ni cakapan kita ada, cakap seumpama tu, ada ke tak ada, ada ke tak ada. Kalau kata Pak Mak ada ke tak ada, contohnya lah, ada ke tak ada. Kalau kata Pak Mak tu kuru, gemuk, kita tak kata Pak Mak ada kuru, Pak Mak ada gemuk. Kita kata mana? Pak Mak sungguh ke kuru? Sungguh ke gemuk? Ke dok? Sungguh kuru. Kecil maning. Gemuk. Allah gemuk Pak Mak sekarang ni, makan sedap. Sungguh gemuk? Sungguh. Dok. Sebaliknya. Kita kata ada gemuk, ada kuru, kita tak kata sungguh kedok. Sebab gemuk, kuru bukan benda yang ada. Sebab tu kita panggil sungguh ataupun sebaliknya dok. Ada ataupun tak dok. Tu pergi pada zat. Pak Mak ada ke tidak di rumah? Tak dok. Tu pergi pada zat. Zat ada, zat tak dok. Faham tak ni? Kalau hok kata hok kuru ke, gemuk ke, tu sungguh ke dok. Sebab gemuk bukan sifat yang ada, kuru bukan sifat yang ada. Dia panggil sungguh Pak Mak kuru, sungguh Pak Mak gemuk, ataupun dok. Tak ada kuru, tak ada gemuk-gemuknya, macam biasa je dianya. Tak ada perubahan apa pun. Orang kata kuru tu dok, tak betul. Dah ada orang kata gemuk, dok juga. Sungguh dengan dok ke kuru, tak dok kuru. Gemuk, tak dok gemuk. Dia cakap gitu. Orang panggil cakap sungguh ataupun dok. Tu kan? Itulah cakapan kita. Jadi nampak panjang kita ni. Jadi wujud, kidam, baqa sungguh di zat Allah Ta'ala. Qudrah, iradah, ilmu sampai kalam ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab qudrah sampai ke kalam sifat ma'ani, yakni beberapa makna, beberapa sifat yang ada di hari akhirah. Selain daripada kita dapat melihat zat Allah, kita dapat melihat sifat qudrah sampai ke kalam. Itu sifat ma'ani yang 7. Maka inilah wujud sampai ke kalam 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahui akan dia atas jalan tafsil. Maknanya sekarang ni masih lagi jalanan Imam Asy'ari sifat 13. Wujud sampai ke kalam, wujud sifat nafsiyah, kidam sampai wahdan sifat salbiyah, qudrah sampai ke kalam dipanggil sifat ma'ani. Wallahu a'lam.